Warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar tingkatan 4. Untuk minggu ini kita akan mempelajari topik ayat songsang. Ayat songsang ini merupakan soalan dalam bahagian 3B. Okey, apa itu ayat songsang? Okey, ayat songsang ini ialah sebenarnya kalau ayat biasa, subjek berada di hadapan manakala predikat berada di belakang. Tetapi ayat songsang ini terbaliklah. Maksudnya predikat berada di hadapan subjek manakala subjek berada di belakang. Subjek ni berada di bahagian predikat. Okey, contoh. Okey, sila lihat gambar ini. Budak kecil itu sungguh cantik. Okey, ini ialah ayat susunan biasa. Budak kecil itu ialah subjek, sungguh cantik ialah predikat. Okey, contoh ayat yang kedua. Lelaki itu pening kepala. Lelaki itu ialah subjek, pening kepala ialah predikat. Jadi ayat ini ialah ayat biasa. Ayat ini juga ialah ayat biasa. Okey, lihat slide yang seterusnya. Okey, ini ialah ayat songsang. Sungguh cantik budak kecil itu. Pening kepala lelaki itu. Okey, budak kecil itu ialah subjek. Okey, ayat songsang subjeknya berada di belakang. Predikat berada di hadapan. Ini kita panggil sebagai ayat susunan songsang. Okey, contoh ayat songsang. Ayat biasa, pengurus itu sangat baik hati. Okey, ayat songsang, sangat baik hati pengurus itu. Okey, frasa yang berwarna merah itu ialah subjek. Frasa yang berwarna biru itu ialah predikat. Okey, ayat biasa, pengurus itu subjek berada di hadapan, sangat baik hati, predikat berada di belakang subjek. Manakala ayat songsang, keseluruhan frasa predikat berada di hadapan. Okey, sangat baik hati pengurus itu. Okey, contoh yang kedua. Ayat biasa, kucing itu kelihatan kotor dan lapar. Kucing itu ialah subjek, kelihatan kotor dan lapar ialah predikat. Okey, apabila kita nak menukarkan ayat susunan biasa ini kepada ayat susunan songsang, kamu perlulah mengkedepankan keseluruhan predikat di hadapan. Okey, contoh yang warna biru ni, kelihatan kotor dan lapar kucing itu. Kelihatan kotor dan lapar ialah predikat, kucing itu ialah subjek. Okey, faham tak? Maknanya ayat susunan songsang ni, keseluruhan subjek kamu bawa ke belakang. Keseluruhan ayat predikat kamu bawa ke depan. Okey, itu ayat songsang. Okey, cara menjadikan ayat songsang. Okey, dia ada dua cara. Sama ada kita kedepankan seluruh predikat ataupun kita kedepankan sebahagian sahaja predikat. Okey, pendepanan sebahagian predikat, contohnya pendepanan seluruh predikat dalam ayat biasa dibawa ke hadapan mendahului subjek. Macam contoh-contoh yang tadi itu ialah keseluruhan predikat. Okey, manakala pendepanan sebahagian predikat ialah dalam proses ini sebahagian daripada predikat di dalam ayat sahaja dibawa ke hadapan mendahului subjek. Kalau pendepanan seluruh predikat tadi kita dah faham kan? Maksudnya semua frasa predikat kita letak ke depan. Itu maksudnya pendepanan keseluruhan predikat. Tapi ayat songsang ni juga kita boleh kedepankan sebahagian predikat. Okey, contoh. Okey, contoh ada 3.
Yang pertama ialah pendepanan frasa kerja. Yang kedua ialah pendepanan frasa sendi nama. Dan yang ketiga ialah pendepanan frasa adjektif. Okey, kita tengok satu-satu contoh. Pendepanan frasa kerja. Okey, kalau ayat biasa, Ranjit berbasikal ke sekolah pada setiap hari. Okey, ini ialah ayat biasa. Okey, Ranjit tu subjek, berbasikal ke sekolah pada setiap hari ni ialah predikat. Ayat songsang, kalau kita kedepankan frasa kerja saja, okey, dalam ayat ni frasa kerjanya mana? Frasa kerjanya ialah berbasikal. Okey, berbasikal Ranjit ke sekolah pada setiap hari. Okey, pendepanan frasa kerja ni kita ambil kata kerja saja, kita letak di bahagian hadapan ayat. Predikat yang selebihnya kekal di bahagian belakang. Okey. Latihan 1, 6 markah. Cuba bagi contoh ayat songsang yang menggunakan frasa kerja. Okey, bagi 3 contoh. Okey, 1 contoh, 2 markah. Okey, contohnya kamu boleh lihat slide macam ni lah. Okey, kalau frasa kerja tu macam mana? Jadi berikan 3 contoh ayat songsang yang pendepanan frasa kerja. Okey, yang kedua, pendepanan frasa adjektif. Okey, ayat biasa. Adik sedang rindu akan emak di kampung. Okey, pendepanan frasa adjektif. Frasa adjektif ni ialah sedang rindu. Nampak tak? Sedang rindu. Ayat songsang dia, kalau pendepanan frasa adjektif, sedang rindu adik akan emak di kampung. Okey, jelas kan? Maksudnya, pendepanan frasa adjektif ni, kita hanya ambil kata adjektif sahaja berada di depan ayat. Okey, sedang rindu akan emak di kampung. Kata adjektif ni ialah sedang rindu. Sedang rindu saja berada di bahagian subjek, di bahagian depan. Okey, predikat yang selebihnya berada di belakang, akan emak di kampung. Okey, contoh yang ketiga, pendepanan, okey, sebelum tu, latihan yang kedua, berikan 3 contoh ayat songsang yang menggunakan frasa adjektif. Contoh yang macam ni lah. Okey. Okey, yang seterusnya, pendepanan frasa sendi nama. Okey, ayat biasa. Abang sedang melanjutkan pelajarannya di Jepun. Okey, ayat songsang. Frasa sendi nama dalam predikat ni ialah di Jepun. Okey, di Jepun tu kita bawa ke depan. Di Jepun, abang sedang melanjutkan pelajarannya. Okey, di Jepun, abang sedang melanjutkan pelajarannya. Frasa sendi nama sahaja berada di hadapan. Predikat yang lain tu kita kekalkan di bahagian belakang. Di Jepun, abang sedang melanjutkan pelajarannya. Okey, latihan 3. Berikan contoh ayat songsang menggunakan frasa sendi nama. Okey, berikan 3 contoh ayat songsang yang menggunakan frasa sendi nama. Okey, setiap contoh yang cikgu minta tadi, pendepanan frasa kerja, pendepanan frasa adjektif dan pendepanan frasa sendi nama, setiap latihan tu, setiap contoh berikan 3 saja. Maknanya kamu mesti bagi dululah ayat biasa dan juga ayat songsang. Okay, ayat biasanya apa? Subjek predikat. Ayat songsangnya kamu tulislah pendepanan frasa kerja, pendepanan frasa adjektif, pendepanan frasa sendi nama. Okey. Latihan 4, 6 markah. Tukarkan ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsang. Okey, dalam SPM, soalan ini dalam soalan 3B. Soalan dia akan beri 3 saja soalan. Satu soalan, 2 markah. Okey, soalan yang pertama, peserta pertandingan pidato itu
Sungguh petah berbicara. Okay, soalan yang kedua. Keropok lekor sangat popular di Terengganu kerana rasanya yang enak. Soalan yang ketiga. Negeri-negeri di pantai timur dilanda banjir disebabkan hujan lebat yang berterusan. Okey, baik. Untuk soalan latihan 4 ini, cikgu nak kamu tukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Pendepanan keseluruhan predikat. Okey. Latihan 4 ini kamu kedepankan keseluruhan predikat, letakkan di bahagian subjek, letakkan di kedudukan subjek. Okey. Latihan 1, latihan 2, latihan 3 ialah pendepanan sebahagian predikat. Okey, latihan 4 ini ialah pendepanan keseluruhan predikat. Okey. Cikgu harap kamu faham untuk soalan menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Okey, ayat susunan biasa, subjek tambah predikat. Okey, ayat susunan songsang, predikat tambah subjek. Maksudnya, predikat tambah subjek, predikat tu berada di depan, subjeknya berada di belakang. Okey, para pelajar, hari Ahad kita cuti. Maknanya kamu selesaikan tugasan ni pada, cikgu tak ingat hari apa. Yang cikgu ingat hari Khamis kita ada kelas dan hari Selasa cikgu tak ingat. Okay, siapkan dan kemudian hantar dalam OneNote macam biasa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.